kita baca selawat kepada Nabi sebanyak 3 kali ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tajuk untuk hari ini ialah macam mana kita nak menguji atau cara dan membaiki ralat. Jadi menguji dan membaiki ralat adalah satu fasa yang sangat penting dalam pembangunan atur cara. Jadi atur cara yang baik harus bebas ralat. Kalau yang baik itulah. Jadi ralat pengatur cara dinamakan sebagai pepijat atau bak. Proses menjejaki ralat disebut sebagai nyah pijat atau debugging. Jadi ralat terbahagi kepada 3 kategori. Ralat sintak, ralat masa larian, kemudian ralat logik. Okey, kita nak bincang ralat sintak. Jadi ralat sintak, setiap bahasa pengatur cara mempunyai tata bahasa dia, macam bahasa sendirilah. Hukum dia, kemudian peraturan dia. Untuk mengawal cara penggunaan bahasa tersebut, mengawal bahasa tersebutlah. Kesemuanya dikenali sebagai sintak. Sintak dalam bahasa pengatur cara. Sintak difahami oleh penterjemah C atau Python adalah berlainan. Jadi ini di bawah sini ialah ini ada beberapa perbezaan sintak bagi atur cara C dan juga Python. Kita tengok bahasa C, yang ni sama, cuma beza di sini. Okey, beza di sini. Nanti awak ambil belajar kat universiti nanti ataupun mana-mana ni. So, awak tengok perbezaan di sini . Pernyataan 1, pernyataan 2, kemudian ditutup di sini. Yang atur cara Python ringkas, tak perlu tutup. Manakala untuk alif ni, L is kalau bahasa Python diringkaskan jadi alif. Kemudian dia ada titik bertindih. Yang ini tidak ada titik bertindih. Okey, itu perbezaan antara atur cara lah. Okey, sekiranya kod arahan yang tulis tidak menepati laras bahasa dia, maka baris kod arahan itu bukan sahaja tidak dapat difahami oleh penterjemah bahasa, bahkan tidak dapat dilaksanakan. Ralat ini dikenali sebagai ralat sintak. Ralat sintak bahasa, dari segi bahasa. Ralat ini sering berlaku kerana kecuaian pengatur cara semasa menaik kod arahan. Jujukan pelaksanaan atau execution arahan dalam function dan juga prosedur akan terhenti pada kod yang mempunyai masalah, iaitu yang ada ralat, maka message akan dipaparkan. Okey, ini contoh pengesanan ralat dalam prosedur penterjemah Python. Okey. Okey, ini prosedur ulang. Prosedur ulang for I in range 3 titik bertindih print cetak teks. Maknanya di sini akan keluar ralat seperti inilah message syntax error. Dia akan tunjuk syntax error. Maknanya di sini dari segi syntax lah. Jadi dia beritahu missing parenthesis
Okey. Makna di sini dia bagi suggest lah yang inilah yang missingnya kurungan dan tutup kurungan. Ini dibagi suggest sajalah. Okey, ini cara yang telah betul atau cara yang telah dibetulkan, iaitu masukkan tanda kurungan tadi yang okey, bila run maka dia akan print teks 3 kali ni, cetak teks anda sebanyak 3 kali sebab kita ulang sebanyak 3 kali di sini Ini adalah prosedur dan ini adalah main dia ataupun atau cara utama. Dia akan panggil di sini sebanyak 3 kali Okey, ini okey, Ramli dan Kitai telah ditugas untuk menguji satu function. Jadual 4.15 menunjukkan cara mereka guna Terdapat beberapa cara untuk menguji function. Cara yang diguna pakai ini bergantung kepada tahap penguasaan bahasa yang dipelajari dan juga kreativiti pengatur cara. Okey, buku ini menunjukkan 2 cara asas yang akan dibincangkan. Ini cara nak menguji kuasa 2 Kuasa 2 definition dia kuasa 2, kemudian X kuasa 2 Jadi kita masukkan satu nilai di sini 4. Jadi 4 kuasa 2 kita print hasil. Hasil dia ialah 16 ni. Hasil dia 16. Begitu juga seorang pelajar lagi menulis dia return X kuasa 2, maka nilai X ni akan dipindah di sini ke nilai X ni ialah 4. Jadi 4 kuasa 2 ia menjadi 16. Input dia 16. Jadi sama. Kaedah dia sama. Sama ada kita inputkan kepada hasil ataupun terus kepada pengiraan. Okey. Jadi kedua-dua ni mempunyai output yang betul lah, kaedah yang betul. Okey, seterusnya atau cara berikut ditulis oleh seorang murid yang untuk mengira isi padu sebuah piramid bertapak segi 4 sama. Pelaksanaan atau cara ini tidak menghasilkan output yang sepatutnya. Jadual menunjukkan kod atau cara dan paparan output yang diperoleh. Dan ini adalah definisi dia. Ini adalah operasi dia. Okey, isi padu piramid bersamaan 1/3 darab sisi darab tinggi Kemudian jawapan dia akan di return lah. Jawapan dia di sinilah. Ni akan di Okey. Kemudian print atau cara print, ini print kira isi padu, masukkan sisi 1, kemudian masukkan panjang. Kemudian print isi padu sama dengan kira isi padu piramid A B. A B, kita tengok apa kesalahan dia. Jadi kesalahan dia ialah dia masuk run, okey, jalan sampai di sini jalan. Okey, sampai di sini dia jalan. Okey, sampai di sini dia jalan. Allah, besar sangat. Okey, sampai ini jalan masuk sehingga masuk piramid 3 ni jalan. Kemudian sampai di sini dia akan keluar error ni. Line dekat line 12, maka dia beritahu name error, name A is not defined. Maknanya di sini A dengan B ni salah. A dan B ni salah sebab dia tidak define.
Maka cara nak betulkan dia ialah maknanya A dan B ni tidak define. Jadi dia tak boleh rujuk di mana-mana. Bukan A B sini. Maka kita, A sepatutnya dia akan rujuk kepada sisi ini. Okey. B dia akan rujuk kepada tinggi. Maknanya kalau awak gantikan A sisi, B ialah tinggi, maka sepatutnya betul lah. Okey, ini cara yang ini sama juga tadi. Print isi padu, kira isi padu sebab salah tadi ya. Sebab dia tidak sisi dan juga apa ni, ini error, sisi tidak define ya. Yang sini sama dengan tadi lah. Yang AB ni tidak define. Mana dia tidak rujuk pada mana-mana. Okey. Okey, ini kemudian langkah kedua, gantikan pemboleh ubah A dan B dalam parameter function masing-masing pemboleh ubah sisi dan tinggi. Uji semula function kira isi padu. Jadi kita yang pertama kita ganti sebab tadi A tidak di A B ni sepatutnya jadi sisi dan tinggi lah. Sebab tidak define di sini ya. Jadi A adalah ganti dengan sisi, kemudian B ialah tinggi. Gantikan pemboleh ubah A dan B dalam parameter function masing-masing sisi dan juga tinggi. Okey. Kemudian uji sekali lagi. Okey. Sudah diganti tak? Jadi A B ni sepatut digantilah. A itu sebagai sisi, B ni sebagai sisi. Okey, langkah ketiga, 3 pernyataan dalam atau cara diuji untuk ralat lain. Okey, tiada ralat dijumpai. Ujian pernyataan memanggil fungsi ialah kita ganti dengan ni lah. Ni argumen yang betul. Argumen yang betul, mana sisi dan juga tinggi. Okey. Baru apa ni? Atau cara ini berfungsi lah. Okey, ralat masa larian. Ralat masa larian akan timbul ataupun kelihatan apabila function dan juga prosedur ataupun acu cara sedang dilaksanakan. Jadi timbul semasa apa ni acu cara dilaksanakan. Ralat ini menyebabkan pelaksanaan kearahan terhenti secara tiba-tiba dan mesej akan dipaparkan. Okey, ralat masa larian kita boleh cek dekat masa larian lah. Ini contoh untuk kira purata. Kira purata. Okey, kira purata sepatut di sini ialah jumlah bilangan. Nantilah kita tengok apa. Okey, gelung while akan berhenti. Akan minta pengguna masukkan nombor secara berulang kali. Nombor diterima oleh acucara akan dimasukkan ke dalam senarai. Senarai inilah, senarai nombor. Sekiranya nilai bukan angka dimasukkan, gelung akan berhenti. Okey, sekiranya awak type X ke Y ke, X untuk berhenti, Y ni dia akan berhentilah. Gelung akan berhenti. Okey. Okey, ini message dia. Awak bubuh nilai kosong. Nilai pertama ialah kosong. Kemudian ini nilai kedua X ni untuk berhentilah. Ni X ni untuk berhenti. Kemudian purata 0.0. Kemudian tamat. Mana dia akan
ralat message. Ini ralat message menyebabkan ralat dan punca kejadian ralat ditunjukkan. Okey, apa dia ralat dia? Ialah ralat 18. Okey, ini ralat dia zero divide dengan zero division error. Divide by zero. Maknanya kosong ni dibahagi dengan kosong. Dibahagi dengan kosong. Maknanya kalau 1 dibahagi dengan kosong tak boleh lah. Dia kata zero divide error. 10 dibahagi dengan kosong tak boleh. Ini nombor pertama jumlah, kemudian bilangan. Ataupun kosong dibahagi dengan 1 pun tak boleh. Okey. 2 dibahagi dengan kosong pun tak boleh. Ataupun 2 bahagi dengan kosong tak boleh. Maka di sini macam mana kita nak baiki dia punya ni? Okey, kejadian ini berlaku pada baris kod function kira purata ni, XY, jumlah bahagi dengan kosong. Ini bermakna, ini disebabkan nilai pemboleh ubah adalah sifar. Pemboleh ubah bilangan adalah sifar. Ataupun boleh juga jumlah ni sifar. Maknanya 1 bahagi dengan kosong tak boleh. Komputer dia tak erti nak. Kalau kita tak apa. Tapi komputer dia macam itulah. Mana bahagi dengan kosong atau kosong bahagi dengan 1 pun tak boleh. Jadi kita tambah tambah bilangan ni. Bilangan kita kira length. Panjang bagi senarai number. Okey. Senarai number. Kita bubuh di sini. Panjang senarai number sama dengan kalau kosong maka dia tak akan buat lah. Kalau makna ni bilangan dia lebih besar daripada kosong, mana length dia 1 dan sebagainya, maka dia akan buat apa ni arahan di sini ya. Dia akan kira semua ni untuk dapat jawapan sebenarnya. Okey, itu cara nak baiki. Baiki ni kita tambah sinilah. Kita tambah length sajalah. Length mana kira bilang kalau 10, awak masuk 10, mana 2 angka di sinilah. Kalau 1 angka. Kalau kosong ialah kosong lah. Kalau 1 panjang apa ni panjang dia. Kalau 10 ialah 2. Okey, 2 angka. Okey, ni sudah di maknanya kalau awak masuk kosong kemudian berhenti maka tidak ada error di sini. Okey. Kemudian yang seterusnya ialah ralat logik. Ralat logik ialah ralat ini tidak akan menyebabkan pelaksanaan suatu atau cara terhenti secara tiba-tiba. Ataupun tanpa dia tidak akan memaparkan ralat message. Berbeza dengan ralat sebelum ini, ralat masa larian dan ralat sintak, dia akan papar message. Yang ini dia tidak akan papar message dan atau cara tidak berhenti. Tidak akan berhenti dengan tiba-tiba lah. Ralat logik akan menyebabkan atau cara melakukan suatu tindakan yang tidak dijangka. Okey, tidak dijangka ataupun memberi output yang tidak sepatutnya. Jadi ralat ini sukar dikesan. Okey. Kita tengok untuk function ini, langkah pertama ialah untuk tambah function tambah A, B. Mana A tambah B. Okey. Lepas tu kita ini untuk semakan. Okey, ni untuk semakan. Okey. Kalau kita 2 tambah 5 2 tambah 3 maka output dia fungsi ini tidak akan memberi ralat. Tiada ralat. Ini adalah untuk function untuk semakan. Jika jawapan sama dengan jumlah, jika jawapan tadi sama dengan jumlah, mana ni? Jawapan sama dengan jumlah, maka betul. Jika sebaliknya
Salah, jawapan ialah sepatutnya jumlah lah. Okey. Ini atau apa ni, atau cara utama lah. Atau cara utama, nombor dia akan bagi nombor secara random lah. 1 hingga 10. Kemudian nombor 2 pun dia akan bagi secara random 1 hingga 10. Kemudian dia akan cetak nombor yang dibuat random tadi. Okey. Kata 2 tambah 3 di sini random. Maka jawapan ni sepatutnya awak tulislah jawapan anda sama dengan berapa. Kemudian dia akan print jawapan. Cetak jawapan. Okey. Ini untuk memanggil fungsi tambah dan juga semak. Jumlah sama dengan tambah. Jadi nombor 2 ni, nombor 2 tambah dengan nombor 3. Okey. Semak jawapan dia. Jumlah ialah 5 di sini. Lepas tu jawapan ni tengok di sini user define ni. Semak. Okey, semak. Okey, jumlah tadi ialah 2 tambah 3. Ni jumlah 2 tambah 3. Kemudian jawapan dia akan semak jawapan. Sekiranya jawapan sama dengan jumlah, makna 5 sama dengan 5, maka dia akan print betul. Sekiranya 5 tidak sama dengan 5, jika selain daripada 5, maka dia akan print ni jawapan salah. Jadi untuk kes ini ialah jawapan dia ialah tidak betul sebab awak tidak masukkan integer di sini. Maka dia ambil dia sebagai string. String ni maknanya huruf lah, A, B, C, D sebagainya. Sepatutnya bubuk integer di sini. Okey. Ini adalah contoh pengujian. Katakanlah persana atau cara kali pertama untuk menghasilkan soalan selesaikan 1 tambah 8. Maka sekiranya jawapan dimasukkan 10, maka respon akan tidak dijangka. Yang seperti yang tidak dijangkakan. Selesaikan 1 tambah 8, jawapan yang awak bagi ialah 10. Jawapan salah. Salah sebab jawapan ialah 9. Ini betul lah, tak ada masalah. Tetapi sekiranya kali kedua untuk menghasilkan soalan 2 tambah 3. Maka sekiranya jawapan dimasukkan adalah 5. Jawapan dimasukkan adalah 5. Salah juga sebab salah. Dia kata salah, jawapan sepatutnya ialah 5. Okey. Bagaimana cara nak baiki dia punya ni? Boleh? Okey, awak tambah di sinilah integer di depan ni supaya dia kenal dia adalah integer. Ataupun value baru betul. Kalau tidak, kalau tak ada integer di sini, dia dia anggap sebagai string. String ni maknanya A, B, C, 1, 2, 3 pun sebagai string jugalah. Okey, ni aktiviti sajalah, aktiviti. Jadi itu saja, panjang sedikit ini hari. So ada soalan? Ada soalan ke?